Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat keberkatan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Terima kasih pada semua sahabat-sahabat yang bersama pada malam ini. Seperti biasa, teruskan share, teruskan menonton, teruskan komen, teruskan follow, mendengar sehingga habis siaran kita pada malam ini. Mudah-mudahan mendapat kebaikan dan rahmat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Terima kasih pada Kak Mariah Chan daripada Singapura, Kak Zaharah Ramli, Maziah Tirun. Lama tak dengar kuliah Ustaz. Mudah-mudahan sihat dan dalam redha Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk pengetahuan Kak Maziah, memang kuliah saya sebenarnya dah hampir sebulan secara langsung setiap malam Isnin sampai Jumaat 8.45 malam. InsyaAllah tiap-tiap malam Isnin sampai Jumaat. Kecuali Khamis tu macam semalam kita buat baca Yasin. Malam ni kita sambung balik kuliah. Sabtu Ahad besok kita cuti, Isnin sambung balik. Sampailah PKPB tamat. Itu ceritanya. Boleh tengoklah. Neni Rose, Samsani Sam daripada Sabah, Nani, Asma Zuraida, Muhammad Arif Selamat, sihat alhamdulillah. Natifah Ahmad, Abang Zainal Osman daripada Singapura, Rozilah Omar daripada Nilai Negeri Sembilan, Kak Salami Abdul Ghani, Cik Su, Kak Zah, terima kasih banyak. Baik, Kak Jamaliah Jaafar, share dulu Cik Su, no problem, terima kasih banyak. Baik, sahabat sekalian, insya-Allah malam ni saya nak baca satu hadis. Hadisnya sangat cantik, hadisnya sangat simple tapi menarik lah. Simple tapi menarik. Hadis sahih Imam
Bukhari. Hadis nombor 70. Saya bacakan kisahnya, pendek saja. Telah menceritakan pada kami Ali bin Abdullah daripada Sufyan, daripada Ibnu Abu Najih, daripada Mujahid, beliau berkata, aku pernah menemani Ibnu Umar, iaitu anak Sayyidina Umar, namanya Abdullah bin Umar, atau dikenali dengan nama Ibnu Umar. Mujahid kata dia pernah teman Ibnu Umar pergi Madinah. Namun aku tidak mendengar dia membicarakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali satu kejadian di mana dia berkata, kami pernah bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau dipertemukan dengan Jumar. Jumar ni iaitu bahagian dalam daripada pucuk pohon kurma. Maknanya pucuk kurma lah, senang ceritanya. Lalu baginda bersabda, Nabi kata apa? Nabi kata, inna minas syajari syajaratan masaluha kamasalil muslim. Itu Nabi sebut. Nabi kata sesungguhnya di antara pohon ada satu pohon yang merupakan perumpamaan bagi seorang muslim. Nabi sebut. Ini Ibnu Umar cerita balik. Dia kata masa kami pergi Madinah, Ibnu Umar cerita pada kami. Ini Mujahid lah cakap kan. Mujahid kata Ibnu Umar, aku pernah teman dia pergi Madinah, dan dia tak ada pernah cerita pun satu hal pun pasal Nabi sepanjang perjalanan itu, kecuali satu je hadis ni. Dia kata Nabi pernah bersabda, di antara pokok-pokok yang ada ni, Nabi kata ada satu pohon yang boleh menjadi perumpamaan kepada seorang Muslim, yang boleh dikait dengan orang Islam. Lalu kata Ibnu Umar, aku ingin mengatakan bahawa itu adalah pohon kurma. Namun kerana aku yang termuda sekali di kalangan kelompok sahabat yang ada pada masa itu, maka Ibnu Umar kata aku pun diam. Tengok. Bila Nabi kata ada satu pohon yang boleh dijadikan satu perumpamaan sama dengan orang Islam. Ibnu Umar kata aku nak jawab lah kan. Dia kata aku nak jawab lah, pokok tu pokok kurma. Tapi sebab aku paling muda di kalangan yang ramai sahabat lain, jadi aku diam je lah. Nampak tak dia punya akhlak? Sebab dia paling muda kan. Orang kata kalau bahasa hari ni, oi budak-budak diam lah, kau bukan tahu apa-apa. Kan bahasa hari ni. Jadi Ibn Umar kata aku muda lagi, jadi aku diam je lah. Tak nak lah orang katakan macam bagus kan. Biasalah anak-anak muda kan, dia terasa lah, sebab dia rasa dia muda. Jadi kalau dia menjawab sekarang, nanti yang otai-otai kata apa pula. Kan. Jadi dia kata aku pun diam. Tapi dia nak jawab kurma. Pokok yang Nabi kata tu dia nak jawab pokok kurma. Tapi dia diam lah, sebab dia kata aku muda sangat, aku diam je lah. Maka kemudian Nabi SAW, itu adalah pohon kurma. Lalu Nabi kata itulah pokok kurma. Maksud dia apa sahabat sekalian? Sekejap nak. Terima kasih Suryani Cik Ya, Ampang on Ustaz. Lama tak dengar nama Suryani. Air Mata Kasih, terima kasih. Munirah Juri daripada Singapura, terima kasih banyak. Asma Zuraida, Kak Noraida Bidin daripada Port Klang, Siti Azah Zakaria, Acik Mauda, Ikhwanul Iman Pulau Indah, line internet slow. Itasha, tabahlah kalau line slow-slow tu buat tenang. Memang tension kan, tapi nak buat macam mana tak. Okey, balik pada hadis tadi. Dalam hadis itu Rasulullah SAW sebut, Nabi kata ibarat bahasa mudah dia,
pokok kurma diibaratkan oleh Nabi macam orang Muslim atau orang Islam. Atau dalam lain perkataan lah. Kan? Lain perkataan yang saya rasa lebih mudah kita nak faham. Orang Islam mesti jadi macam pokok kurma. Kan? Orang Islam kena jadi macam pokok kurma. Apa hebatnya pokok kurma ni? Siapa yang pernah pergi negara Arab ke, dia biasa tahulah, dia lebih kurang macam kelapa sawit aja kan. Cuma dia kurus tinggi. Macam pokok kelapa tu, tapi dia rendah sikit. Taklah kurus sangat kan. Kalau pokok kelapa sawit tu dia gemuk, pendek. Lain macam bunyi dia kan. Dia gemuk, pendek sikit. Kurma ni dia macam kurus tinggi, macam tu. Jadi pokok kurma ni Nabi samakan orang Islam kalau boleh berperangai, bersifat macam pokok kurma. Apa hebat pokok kurma ni? Pokok kurma ni dia punya binaan dia tu Allah buat sangat kuat. Jarang kita jumpa pelepah kurma yang gugur. Jarang. Adalah tapi tak banyak kan. Dan saya ada pengalaman tahun berapa entah 2000 berapa tak ingat, tapi lama dah lah, lebih 10 tahun dululah. Masa tu pergi umrah bawa jemaah, masa tu pergi Jeddah. Kita pergi apa nama pasar macam tu, dekat Jeddah tu lah, kawasan shopping mall yang besar tu kan. Tengah-tengah berjalan shopping tu, dekat mall to mall, dia mall dekat-dekat kan. Apa nama saya tak ingat lah. Jadi tiba-tiba cuaca yang cerah bertukar macam oren. Dia jadi oren tau, jadi oren. Macam nak gelap tak gelap, mendung tak mendung, oren tak oren. Cuacanya. Kita pun pelik agak, ni apa benda ni? Rupa-rupanya ribut pasir. Allahu Akbar. Ribut pasir. Dia datang tu sekelip mata, ribut ni kira angin laju lah. Angin laju. Lepas tu kita pun lari masuk dalam mall dengan debu yang kuning kat luar. Pokok kurma bergoyang-goyang. Bergoyang-goyang ke kiri ke kanan, bergoyang-goyang. Angin kuat. Dan lebih kurang lama jugalah, 15-20 minit macam tu saya rasa, setengah jam lah, baru dah reda. Keluar balik mall, debu penuh. Dan kita tengok bila kita berjalan keluar, rupa-rupanya saya tengok satu pun pelepah kurma tak ada yang gugur. Dahsyat tu, punya kuat tak. Padahal ribut, tapi satu pun tak ada yang gugur. Itu maknanya. So kita kena kuat. Orang Islam kena jadi orang yang kuat, macam pokok kurma. Marilah ribut, marilah ujian, marilah rintangan, marilah cabaran, marilah apa saja yang menggoyangkan kita ni, yang menggoyangkan hidup kita. So kita kena kuat lah. Kena kuat makna kena pertahankan, kena lawan ujian itu, makna kena hadap dia betul-betul, jangan lari. Kena macam-macam lah nak digaulkan tu supaya kita jadi teguh, very strong, macam pokok kurma. Boleh dapat. Sebab tu Nabi kata orang mukmin kena jadi macam pokok kurma, dia kena kuat. Kuat ibu-ibu sekalian, tuan-tuan. Kan, dia pukul ribut tu bergoyang tapi pelepah tak jatuh, buah pun tak jatuh. Kan, kita kalau goyang macam tu tunggu buah dusun duyan lah, gedebus buah duyan jatuh kan. Angin biasa je baru. Tak kuat, tapi kurma very strong. Dan makna kita kena kuat lah. Dan kekuatan yang kita nak kena bina daripada dalam membawa keluar. Dari dalam terjemahkan keluar. Maknanya kekuatan tu mesti berpusat dari hati kecil kita, dari hati manusia.
Dia kena berpusat daripada hati, terbit daripada hati. Kekuatan tu dia panggil kekuatan dalaman, kekuatan ruhiyah atau rohani, orang Melayu panggil. Rohani tu daripada kalimah roh lah sebenarnya. Kan? Jadi dalaman kita kena kuat macam pokok kurma tadi. Boleh dapat. Maknanya kena kuat lah. Kan? Apa pun datang, jangan goyang, jangan jadi macam lalang kan. Sekejap ke kiri, sekejap kanan, tak tahu hujung pangkal. Jangan. Mesti ada stand yang kukuh dan kita mesti kuat, kita mesti hebat menghadapi setiap ujian yang datang daripada Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bila dia menguji manusia ni, sebenarnya Allah tahu sukatan dia. Makna bahasa mudah dia macam ni lah. Bila kita diuji, sebenarnya Allah tahu kita mampu menghadap ujian itu. Itu je ceritanya. Bila Allah uji, dia tahu, oh Mamat ni boleh lepas ni ujian ni. Itu aku bagi kat dia. Oh si Polan ni boleh. Yang ini tak boleh, aku tak bagi ujian tahap macam ni. Aku bawahkan sikit. Allah tahu, ibu-ibu sekalian, tuan-tuan, kita jangan komplain banyak. Jangan merungut. Asyik aku je kena. Jangan. Allah sayang. Bila sayang, dia ujinya kita. Macam tu kan. Dia bila sayang, Allah uji lah. Allah test. Macam tu. Baik. Terima kasih UTS Mak Uda daripada Kuala Terengganu tadi. Hamidah Abbas, Tohun, Kak Zai yang mencatatkan di situ. Zainab Abdul Latif daripada Singapura. Terima kasih. Ramai orang Singapura juga malam ni. UTS mencatat di situ Kak Syam. Tak apa, sihat. Mudah-mudahan terus sihat Kak Syam, insya-Allah. Amin. Wan Mak Zain, Wan Omar, terima kasih banyak bersama kita pada malam ini. Baik. Itu satu. Kalau kita tengok kenapa Nabi kata orang Islam kena hebat macam pokok kurma. Pertama tadi dari segi kekuatan fizikal dia. Maknanya dia goyang tapi tak patah. Tak patah, ibu-ibu sekalian. Dan yang kedua, ulama bincang benda ni, iaitu kita kena jadi pokok kurma yang sentiasa memberi manfaat, terutama dari sudut buahnya. Orang kata macam pokok kelapa jugalah kan. Pokok kelapa ni batang dia pun boleh guna buat titi, pelepah dia boleh, daun dia boleh buat apa? Daun dia buat ketupat, lepas tu batang daun dia buat lidi kan, penyapu. Lepas tu apa lagi? Buah dia boleh kelapa muda ke kelapa tua ke, semua jalan. Umbuk kelapa boleh balon lagi tak? Macam-macam. Dia lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang kurma. Jadi nombor dua, kita kena jadi orang Islam yang bermanfaat dan memberi manfaat. Bagi manfaat, tolong orang, bantu orang, selesaikan masalah orang menurut kemampuan kita, sekadar yang kita mampu. Bagi manfaat. Kan Nabi kata, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Macam tu tak? Sebaik-baik manusia orang yang bagi manfaat pada orang lain. Jadi sahabat-sahabat sekalian, jadilah manusia yang bermanfaat macam mana pokok kurma. Saya pernahlah satu masa itu di Madinah Al-Munawwarah. Ada student Madinah bagi tahu saya. Kan, kita buat jemaah, student tu bagi tahulah. Dia kata, "Ustaz, tahu tak Ustaz, orang Arab ni punya hebat. Kita orang Malaysia yang pergi Mekah Madinah ni, bila nampak pokok kurma, kita kira pokok rata itu semua pokok kurma lah. Kan? Betul lah, sebab dia pokok kurma kan. Oh, ladang kurma. Kita tunjuk gitu je lah. Tapi Ustaz, orang Arab bila dia tengok pokok kurma, dia tahu ini kurma apa. Pokok ni buah dia nama apa. Ini kurma Nabi. Ini kurma ajwa. Ini kurma Maryami. Ini rutab. Ini kurma segala tok nenek lah. Dan sahabat Madinah ni beritahu, student ni beritahu,
Dia kata ada lebih 100 lebih Ustaz jenis kurma yang ditanam di Madinah Al-Munawwarah. Yang ada kurma ambar. Ambar tu yang besar tu kan. Makan sebiji kenyang. Besar tuan-tuan. Orang Arab dia tengok kat ladang-ladang tu dia tahu. Dia tengok daun pun dia tahu. Hebatnya Allah buat. Dia tahu. Kan? Jadi kita ni orang kata makan tak habis buah kurma. Kan? Dan kurma ni dari sudut kesihatan pun sangat memberi manfaat untuk kesihatan badan. Kan, kurma, orang tak suka makan kurma ni memang masalah lah. Kita kena belajar suka makan buah kurma, insya-Allah. Jadi sahabat sekalian, itu dua benda yang saya boleh relate sikit untuk malam ni. Malam ni macam nak berhenti awal sikit, kan, sebab nampak saya gosok-gosok mata tadi kan. Hari ni dia letih tak ketahuan pula hari ni. Kebetulan petang tadi sebenarnya saya ada satu kuliah tadi, tapi kuliah tu tertutup lah, tak ada Facebook pun, pakai Skype kan, untuk staff. Ada satu syarikat engineering kot rasanya, dia berpusat di Miri, Sarawak. Lepas tu kita buat live tadi antara depa je lah, antara staff. Ada yang di Kuala Lumpur, ibu pejabat, ada yang di Miri, Sarawak, ada yang di Pengerang, Johor, dan satu lagi ada yang di rumah masing-masing lah. Kan, petang pukul 3 sampai pukul 4.30 tadi. Jadi itulah, malam ni rasa macam letih sikit. Letih sikit lah. Sekejap. Terima kasih Kak Jamalia Rahmat, merayau cik kuliah Ustaz lah. Dan merayau kenapa pula Kak? Kuliah saya macam biasa, tiap-tiap malam channel yang sama je kan. Mungkin cari tak jumpa kat kadang-kadang tu. Macam tu lah. Muhammad Zuhair, terima kasih bawa balik surau. Suryani Cik Ya, paling famous dia punya sabut Ustaz. Betul-betul, sabut kelapa kan, buat tanaman fertigasi. Air mata kasih, terima kasih. Air mata kasih, terima kasih. Aduh. Ustaz yang akaun Bank Islam tu, Ustaz ada buka tahfiz ke? Dia sebenarnya akaun yang tertera ni ialah akaun Bank Islam audio kuliah. Jadi kebanyakan duit yang disumbangkan ke dalam audio kuliah ni, akaun tertera tu, saya nak beritahu jugalah. Pertama, duit tu kita salur pada kru-kru kita yang bertugas tiap malam buat live di seluruh negara. Kita ada hampir 30 orang kru lah, yang kita bekalkan mereka duit top up sebulan RM50. Tak silap saya RM50 kot. Saya tak urus, ada orang lain yang tolong urus. Kemudian kita bekalkan juga mereka peralatan live. Ada yang dibekalkan telefon, ni wayar mic, ni tripod, semua kita siapkan. Asalkan diorang nak buat kerja je. Dan mereka ni kebanyakannya bertugas tanpa allowance. Kalau ada duit lebih dalam akaun, kita bagi juga sikit-sikit untuk mereka jugalah. Jadi kebiasaannya duit yang tuan-tuan infaklah ada kuliah ni, itu kegunaannya. Dan ada juga kita buat untuk sumbangan pada ustaz. Ada juga ustaz yang kemalangan, ada kes itu hari. Ustaz yang sangkut dalam PKP, termasuk aku kan. Ada juga dapat sikit. Adalah, maknanya cuma untuk spesifik tahfiz tak ada. Tapi kita selalu pada ustaz yang ada tahfiz, itu ada. Itu ada. Ini saya cakap sebab saya pernah cerita, saya konon penasihat lah audio kuliah ni. Jadi saya tahu perjalanan duit tu. Saya tahulah sahabat kita yang jaga tu, dia maklum ke saya begitu. Saya memantau lah benda tu kan. Kita tak nak duit sumbangan ni terseleweng, itu aja. Kita takut benda tu berlaku kan. Jadi termasuk kita guna juga tahun-tahun sebelum COVID dulu,
bila ada program ustaz-ustaz pergi umrah, kita hantar kru, kita buat live di sana. Macam saya pergi China itu hari, tahun lepas, kita buat live di China. Kan? Itu. Kewangan tu datang daripada sumbangan orang ramai. Tapi spesifik untuk tahfiz, itu tak ada. Cuma kita infak setengahnya juga kepada tahfiz pun ada juga. Ustaz-ustaz yang ada tahfiz kan, kita bagi. Ada juga. Itu ceritanya. Yang penting infak aja dalam tu. Kan? Itu. Kalau nak infak ke ustaz, tu akaun lain lah. Itu PM tepi kan. Jadi sebab ada juga yang infak kan. Pagi tadi pun ada yang infak dekat audio kuliah tapi dia maklum kat saya. Tak apalah, kita on, tak ada masalah. Kita ucap terima kasih apa semua sekali. Yang bagi personal pagi tadi pun ada juga kan. Macam-macam lah. Jadi itu cerita dia, acik-acik kita. Paling besar kurma McJool made in USA. Betul, Suryani. Ustaz ada jual kurma McJool, tapi yang kita ambil daripada Madinah punya. Mekah ke Madinah? Macam Madinah kot. Memang besar gedabak kan. Memang sedap. Besar dan sedap. Kurma McJool Ustaz ada jual lagi. Buat masa ni tak ada kak. Adik Ipoh yang jual tu, bukan saya. Saya tolong uruskan aja. Nanti kalau ada kita maklum insya-Allah. Ustaz penat tapi segar jumpa kami. Itulah tadi macam bunyi nak berhenti lah kan. Ya je. Baca-baca komen dah segar balik dah. Nampak Ustaz letih. Tak apa. Sementara boleh ni kita on dulu. Buat tenang. Kan. Terima kasih Wan Muhammad Zain, Kak Sabaria Abu Samad, Kak Zar, Rabi'ah Muhammad, kenangan lepas solat subuh di Masjid Nabawi. Ada orang bagi kurma sedap sangat, cari kat kedai brand macam tu tak jumpa. Itulah rezeki kita kan. Di Mekah Madinah ni rezeki kadang pelik-pelik aja kan. Siapa yang pernah pergi tu dia adalah alami yang macam tu tak. Nanti mesti keluar ayat udah jangan komen. Tahu pun. Jangan komen lagi. Tahniah pada staf-staf AK sebab dipilih. Alhamdulillah. Kan? Sebab staf-staf ni pun manusia juga sebenarnya, sahabat sekalian. Kadang-kadang ada agak yang beragam juga. Kan? Dah bagi telefon tapi live-nya tak ada pula. Macam-macam nak dihadap. Tuan-tuan nampak live audio kuliah. Orang kata di balik tabir kami saja yang tahu kan. Tengah-tengah live internet tak ada, internet meragam, tengah live wayar mikrofon rosak, tengah live tripod patah, semua dah alami dah. Saya semua dah rasa dah benda-benda tu. Telefon terjatuh kan, badabum, tahu nampak kipas aja berpusing. Semua dah rasa kan. Yang tuan-tuan nampak yang elok aja kan. Yang di sebalik tu kita tak tahu. Kak Azian Kamarudin daripada USJ, terima kasih banyak. Walaupun dapat masuk last minute. Jom infak untuk audio kuliah. Sila insya-Allah. Sama-sama acik-acik. Wah, Kak Azian tak acik lah baru lepas soru ni. Ustaz cakap nak bagi nombor akaun personal. Kena PM Ustaz lah. Ustaz malu lah nak bagi. Kan, kena PM kat WhatsApp ataupun Telegram pun boleh, insya-Allah. Atau minta je dalam grup kita tu kan. Nanti saya bagi lah. Tak minta saya tak bagi. Saya takut, segan. Terima kasih Johnny Max. Hari ni ada di rumah saja. Thank you very much. Ada dengan geng masjid. Bagus. Allahu Akbar. Betul, UTS ujiannya macam-macam. Ujian dia macam-macam. Ustaz doakan arwah mak saya Piah atau Aminah Wahab yang bertemu Allah 20/11/2015 yang lalu. Semoga dirahmati, dimaafkan dan diampunkan. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan almarhumah Aminah Wahab yang meninggal dunia 5 tahun lepas lah, 20 hari bulan 11. Hari ni genap 5 tahun lah kot no. 5 tahun. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa ibu kita juga.
dosa semualah. Mak ayah kita insya-Allah dimasuk dalam syurga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Rohizah Izzah, terima kasih. Kak Zah, terima kasih. Okey. Last sekali. Ni betul-betul last. Saya ada satu announcement nak buat. Kalau ibu-ibu tengok dekat komen yang saya pinkan di bawah tu, panjang berjela tak? Saya ada pinkan tu, panjang tu. Dalam tu saya ringkaskan ceritanya. Sahabat kita, Abang Hang Kasyaf kita, yang sebenarnya pernah sponsor kita punya program bacaan Yasin yang kita buat 2 minggu lepas, kalau tak silap 2-3 minggu lepas. Dan beliau, keluarga beliau yang lain, adik-beradik lain kerap juga ikut kita punya program. Jadi petang tadi beliau PM pada saya, WhatsApp pada saya. Selama ini dia ada membantu golongan OKU. Tapi dia tanya saya dulu, dia kata, Ustaz, sesuai tak benda ni nak diumumkan dalam kuliah Ustaz? Kalau sesuai, Ustaz umumkan. Kalau tak sesuai, tak mengapa, dia kata. Dia minta izin lah. Jadi saya kata okey je kan, kita nak bantu-bantu manusia ni, kita on je, tak ada masalah. Jadi ringkasnya, beliau dan mungkin ada tim dia lah yang sponsor atau bantu, kita panggil golongan kurang upaya yang cacat penglihatan. Dia ada kenal tim orang-orang buta, orang-orang yang cacat penglihatan, seramai, kalau tengok dalam tulisan di bawah tu, 22 orang. Lebih kurang lah ada 22 orang yang semenjak PKP dan PKPB ni hilang pekerjaan atau terjejas pendapatan. Dan beliau ada hantar juga voice suara pada saya tadi, suara ucapan terima kasih daripada salah seorang OKU yang menerima bantuan beliau lah. Jadi saya ada masukkan pin di situ, nombor akaun Abang Hang Kasyaf punya. Saya kenal rapat dengan beliau dan beliau manusia yang baik, ahli surau, rajin dengan kuliah, rajin buat kebajikan. Jadi beliau tak sampai hati sebenarnya. Jadi dia minta kat saya, minta wawarkan untuk kita sama-sama bantu golongan cacat penglihatan ini. Nanti boleh tengoklah nombor akaun yang ada dalam pin di bawah tu, dan saya akan masuk juga dalam grup Telegram kita insya-Allah untuk lebih mudah lah kan. Jadi siapa nak menyumbang boleh terus direct pada akaun beliau. Nanti letaklah apa orang panggil, tulisan di bawah sumbangan tu letaklah untuk OKU ke apa, supaya senang beliau nak asingkan duit tu insya-Allah. Ya. Jadi pakat-pakat bantu, kita bantu orang, Allah akan bantu kita insya-Allah, ya. Jadi itu yang saya nak wawarkan insya-Allah. Terima kasih pada semua. Pak Din baru masuk, Kak Rohizah, kesian saya kan, kesian Kak. Notification ni saya dah sebut lama dah itu hari. Facebook ni kadang dia datang hari mengong ni datang hari mereng dia tu kan, habis hilang noti ke mana, apa ke mana kan. Jadi masalah agak, itulah kesian kan. InsyaAllah terima kasih Kak Zah, Kak Sabaria, UTS. Kuliah saya bukan tiap-tiap malam, Isnin sampai Jumaat sahaja. Sabtu dan Ahad saya cuti. Bagilah saya rehat sekejap, 2 hari tak, Sabtu Ahad ni pun mata tak larang angkat dah ni kan. Jadi cuma malam Jumaat kita baca Yasin. Malam Jumaat awal sikit lah, 7.30 macam tu. Hari lain 8.45 malam. Okey, so kita jumpa Isnin malam insya-Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan Allah. Terima kasih pada semua. Yang baik, yang benar daripada Allah. Yang kurang, kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika
nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, terima kasih pada semua. InsyaAllah kita jumpa hari Isnin. Hari Isnin, InsyaAllah kita jumpa hari Isnin. Terima kasih Kak Syam, masukkan nombor akaun kat situ. Nombor akaun sahabat kita tu lah, InsyaAllah. Baik, terima kasih. Aku qawli haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.